Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa sekalian, cukuplah setakat ini. Dan di sini saya bacakan ada 10 resolusi yang kalau sudah yang bersama dengan jamaah Islam itu kena ikutlah Dan yang kalau sebelum bersama jamaah Islam itu sebelum boleh kita bersama jamaah Islam lah. Yang pertama sekali, kita hendaklah menjadi orang yang kuat beribadat. Tadi disebut oleh Ustaz Siddiq. Yang kedua, kita perlu mempunyai hati yang baik. Hati yang baik ini perlu ada cahaya makrifah yang terdapat dalam hati. La fadla Abu Bakrin bikasrati siyamin wala bikasrati salatin walakin bisirrin fi sadri. Tidak ada kelebihannya Abu Bakar itu dengan banyak sembahyang, puasa, tapi satu rahsia yang terdapat di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita buat dosa, terutama dalam perjuang, apalagi menjadi pemimpin. Kerana apabila buat dosa memberatkan kita untuk taqarrub ila Allah. Kalau terbuat, kawan. Yang keempat, ulama sufi mereka berdakwah ada majlis zikir, ada majlis halakat, tetapi mereka juga terjun dalam medan perjuangan sampai mengorbankan nyawa mereka. Jadi itulah yang kita ikut nanti. Yang kelima, perjuangan ataupun dakwah cara sufi ini amat berhalus. Saya pun tak tahu juga cerita macam mana datanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari ini kan. Merupakan amalan Hindu. Tetapi orang-orang sufi dia nak berdakwah kepada orang Melayu yang dah biasa faham ini, dia guna, tapi dia kali ke lain. Dia baca tahlil dan seumpamanya. Itu sebut tadi Jadi ceritanya berdakwah ni rupanya kadang-kadangnya perlu berhalus. Bukan sembrono gitu aja Yang keenam, sufi ada 2. Yang pertama sufi sunni, satu lagi sufi falsafi. Kalau kita tak sanggup nak jadi sufi falsafi sebagaimana Al-Hallaj pun, Allahu fi jubbati wa rabbukum tahta aqdamakum, kata dia. Kita jadi sufi sunni pun jadilah. Sufi sunni ini kita berjuang. Sufi tapi berjuang. Yang ketujuh, selalu kita dengar kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah yang kita tidak faham bahawa mereka ni adalah terdiri daripada orang yang kuat tasawuf mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah ni kuat tasawuf mereka. Yang ke-8, tepati masa dalam perjuangan, dalam apa saja. Panggil usrah pukul 10, pukul 9 dia datang 9.30. Panggil 9.30 datang pukul 10. Itu nasib baik. Kadang-kadang sudah datang. Kita bila kita nak buat program lagi seminggu, jangan lupa besok buat persiapan. Lagi seminggu, lagi 3 hari. Tak apalah cara lembut. Tapi besok tu nak program, malam tu dah janji nak buat, tak datang. Tiba-tiba macam disabotah. Tak gila kita. Mengamuklah kita. Sebab ini bukan peradaban pejuang-pejuang Islam. Di medan depan ada musuh, kita di sini, tiba-tiba panglima tak muncul, tak mengamuklah heran. Jadi tepati masa, tepati janji dan tepati keputusan mesyuarat. Jangan lupa keputusan mesyuarat tepati keputusan mesyuarat. Yang ke-9, hendaklah melaksanakan hukum Allah. Tidak melaksanakan hukum Allah mesti dengan kuasa. Tak ada kuasa, takkan laksana hukum Allah secara lengkap, secara menyeluruh, takkan laksana. Dan yang ke-10, tarekat dan ahli sufi tidak boleh dipisahkan. Sebab kata Imam Ghazali, kalau batu yang keras kena hammer yang besar mengetuk memecahkan. Hati yang keras hendaklah diketuk dengan zikir yang jahar yang kuat. Baru kita ketuk. Kita sekarang ni fikir pas mayang.
Itu dah makam, bukan makam tadi, itu dah makam abdal, makam kutub dah. Tapi orang kita ni kena tengok, kalau dia kuat dia berzikir, rajin kuat berzikir, rajin dalam medan perjuangan. Tapi kalau berzikir pun malas dalam perjuangan. Perhatilah. Tuan-tuan, kita buat kemah lain malam, kita buat zikir. Kalau buat zikir yang rajin jahat tu, zikir slow ni makam dah tinggi. Kita ni makam tadi agak rendah. Bacalah zikir, buat zikir, sebab hati yang keras itu diketuk oleh zikir yang kuat. Itu cara dia. Jadi itulah ada 10 resolusi. Dan akhir sekali yang ke-11 ini, kami lah dalam ulama negeri, kami akan berjumpa dengan ahli tarekat selepas ini, insyaAllah. Ini itu dia kami dalam resolusi ini. Kami terpaksa jumpa ahli tarekat, dan insyaAllah kita buat lagi program seperti ini. Mungkin kita buat di peringkat di Ipoh ataupun di peringkat utara sana, kita akan buat lagi. Jadi tuan-tuan bila jemput datanglah beramai-ramai. Jadi itulah kesimpulannya yang kita ambil pada malam ni, bawa balik ya. Kemudian tu, terima kasih kita dapat derma RM1,438.40. Tak payah tengok sebab nak tengok kuat ingatan tidak. Jadi terima kasih banyak. Jadi insyaAllah lepas ini kita pulang. Jangan balik dulu. Kita nak bagi cedera hati kepada penceramah kita. Lepas itu kita akan berselawat beramai-ramai, bersalam-salaman ya. Bersalam-salaman. Kita akan tutup majlis ini dengan tasbih bareng satu as, kemudian bersalam-salaman sambil berselawat. Selepas itu baru balik. Boleh ya? InsyaAllah. Kita ni hari suci. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya, saya menjemput Ustaz Siddiq